Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof. Anda bersama saya dalam Sabah Memilih dalam slot Buletin Awani Khas. Esok bakal kita ketahui ada satu keputusan yang akan dibuat oleh Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu berhubung cabaran cabaran terhadap keputusan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah. Dan bercerita mengenai perkara itu, saya yang bersama dengan wartawan Shahrizal Kamarul Arifin, wartawan dan juga wakil Astro Awani yang berada di Sabah yang difahamkan kini berada di Kota Belud, Sabah. Saya difahamkan kalau selalu itulah di Pekan Kota Belud dan belakang tu ada mural ataupun ada tugu kuda bajau dan sebagainya. Tapi Syah, kalau kita lihat besok ada satu keputusan mahkamah yang bakal menentukan bagaimanakah tindakan 30 ahli Dewan Undangan Negeri Sabah untuk mencabar keputusan untuk pembubaran Dewan Undangan Negeri. Dan bagaimana juga Syah tadi mengikuti satu liputan bersama dengan orang besar Bersatu Sabah iaitu Datuk Seri Haji Mohamad Noor. Apa ceritanya Syah? Baik, terima kasih Zul. Baik, seperti apa yang Zul katakan tadi berkenaan dengan ada satu majlis sebenarnya pada sekitar pagi tadi di perkampungan Kampung Baru-Baru di daerah Tuaran sebenarnya, tapi kalau nak ikutkan kawasan tersebut atau perkampungan tersebut bersempadan dengan daerah Kota Belud dan hanya perjalanan sekitar 30 minit daripada sempadan di Kampung Baru-Baru untuk menuju ke daerah Kota Belud yang juga menjadi salah satu tarikan pelancongan di Sabah ini, kerana di Kota Belud ni Zul ada Pulau Mantanani yang biasanya menjadi tumpuan pelancong-pelancong asing tempatan juga. Buat masa ini saya rasa saya dimaklumkan memang ramai yang juga yang berkunjung ke sini kerana inilah kesempatan mereka untuk berkunjung ke pusat-pusat tarikan pelancongan di Sabah ini. Baik Zul, pada sebelah pagi tadi sebenarnya terdapat satu majlis penyerahan borang keahlian yang diserahkan kepada Ketua Pimpinan Bersatu Sabah iaitu Datuk Seri Haji Mohamad Noor. Seramai 230 orang yang telah menyerahkan borang keahlian bersatu dan ada di kalangan mereka adalah merupakan sebelum ini adalah merupakan ahli kepada parti warisan. Dan serba sedikit Zul apa yang dalam sidang media yang kita kongsikan pada sebelah pagi tadi, kita telah bertanyakan berkenaan dengan bagaimana situasi untuk Parti Bersatu dan jenteranya jika keputusan mahkamah tidak memihak kepada keputusan permohonan semakan tersebut. Dan Datuk Seri Haji Mohamad Noor menjelaskan bahawa jentera parti bersedia sekiranya pilihan raya itu berjalan, dan sekiranya tidak pastinya akan ada senario yang baru. Dan terdapat juga Zul soalan yang ditanyakan kepada Datuk Seri Haji Mohamad Noor berkenaan dengan bagaimana sebenarnya pula dengan agihan kerusi bagi parti-parti ataupun sekutu kepada rakan parti kepada UMNO, BN ini dan yang lain-lainnya. Ini yang saya ajukan juga kepada Datuk Seri Haji Mohamad Noor, dan mungkin kita boleh dengarkan apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Haji berkenaan dengan bagaimana cerita agihan kerusi ni Zul. Kita dengarkan. Saya ada berjumpa dengan Datuk Bung beberapa kali sebelum ini. Jadi pada peringkat awal memang kita nampak mempunyai satu tujuan, iaitu untuk menang pilihan raya. Maknanya dalam pilihan raya ini kita tidak boleh bertembung di antara satu sama lain, di antara UMNO, Barisan Nasional dan juga parti-parti Perikatan Nasional. Jadi dalam perkara ini insya-Allah saya yakin sebelum akhir bulan ini, sebelum penamaan calon, perkara ini dapat diselesaikan. Baik Zul, kalau itu cerita di Kampung Baru-Baru, sebenarnya kalau diikutkan sebenarnya liputan saya bersama juru kamera Alex dan juga rakan suka Ruzani Zulkifli sebenarnya masih lagi berkisar di sekitar daerah Tuaran kerana semalam kita telah berkunjung di Tamparuli dan saya ada sempat berkongsi bersama dengan Fauzi semalam dalam slot cerita. Kita ada berkongsi berkenaan dengan tarikan-tarikan pelancongan dan bagaimana keadaan di Kiulu dan sebagainya. Zul. Syah, kalau saya dapat bertanyakan soalan kerana Syah berada di beberapa lokasi, itu cerita politik kenyataan oleh Datuk Seri Haji yang kalau mengikut laporan Syah, beliau juga enggan mengulas mengenai kemelut dalam UMNO Sabah pada ketika ini. Akan tetapi fokus kita ialah pasal rakyat. Kerana saya ingin ambil tahu cerita mengenai anak muda satu dan juga mengenai wanita di negeri Sabah. Dan Syah berkesempatan bertemu dengan sukarelawan anak-anak muda yang bergantung nasib
kepada sektor pelancongan di Tamparuli semalam. Hari ini pula di Kota Belud. Kita tahu sektor pelancongan di Sabah bergantung harap kepada kemasukan pelancong-pelancong asing khususnya. Malah kalau mengharapkan kepada sektor domestik juga, itu juga mungkin sedikit sukar kerana kebanyakan mereka yang ingin melancong ke Sabah mungkin berfikir mengambil agak berat untuk ke Sabah kerana tiket penerbangan yang mahal dan sebagainya. Jadi apa ceritanya kalau di Tamparuli itu kalau dapat Syah kongsikan? Baik Zul, seperti apa yang Zul katakan memang satu yang agak mengejutkan bagi saya kerana yalah kalau kita nak ikutkan di Semenanjung kalau kita ambil contoh badan-badan sukarelawan ni banyak penyumbang-penyumbang, banyak tangan-tangan ikhlas yang akan membagi sumbangan untuk kelangsungan hidup mereka kerana aktiviti yang dilakukan oleh sukarelawan Persatuan Seni Budaya Tuaran atau PESTA ini adalah untuk mengangkat budaya ataupun daripada suku etnik dusun itu sendiri kerana bagi mereka melakukan perkara tersebut adalah untuk mengangkat budaya kerana jika itu tidak dilakukan mereka maka mungkin lama kelamaan budaya itu akan hilang begitu saja dan yang tinggal hanya bahasa dan bahasa mungkin akan terus pupus yang tinggal hanya bahasa Malaysia dan mungkin etnik itu orang akan lupakan terus. Itu yang dimaklumkan kepada saya ataupun keluh kesah yang dinyatakan oleh penyelia kepada pesta ini iaitu saudara rimpungan. Nak ikutkan juga sebenarnya Zul, sukarelawan pesta ini sebenarnya terdapat 30 ahli. Bukan nak dikatakan sebagai mereka yang berdaftar tetapi mereka hanya sukarelawan. Dan di kalangan peserta ataupun penari-penari dan juga pemain muzik ini adalah di kalangan belia dan pastinya seketika musim Covid yang lepas saya ada bertanyakan kepada penyelia pesta ini saya bertanya tentang bagaimana sebenarnya kehidupan mereka ini anak-anak muda ini bagaimana mereka kerana ada di kalangan mereka adalah merupakan lepasan universiti, lepasan kolej tapi tidak dapat untuk mencari pekerjaan. Jadi mereka bertanyakan rimpungan maklum kepada saya dia kata mereka terpaksa untuk melakukan kerja-kerja kampung seperti bertani dan sebagainya kerana tidak boleh keluar ke bandar ataupun lebih daripada 5 km daripada kampung mereka kerana mereka terpaksa mengharungi sekatan jalan raya dan sebagainya. Jadi mereka terpaksa untuk melakukan kerja-kerja kampung untuk menyara kehidupan mereka kerana tiada sumber kewangan. Jadi mereka bertani, mengambil sayur-sayuran di kebun dan sebagainya. Itu yang mereka lakukan. Dan setelah COVID, ini yang dikongsikan oleh rimpungan selepas COVID, selepas daripada fasa PKP, sekarang PKPP, sumber pendapatan, sumbangan atau untuk membayar gaji sebagai sukarelawan ini. Sukarelawan memang sukarelawan tapi sukarelawan tetap juga sebagai manusia yang memerlukan duit untuk hidup, Zul. Jadi mereka ini melakukan secara sukarelawan dan pastinya adalah upah untuk kerja mereka daripada 8 pagi sampai pukul 6 petang. Jadi sebelum PKP dimaklumkan bahawa banyak orang yang menyumbang, pelancong-pelancong asing dan sebagainya. Tapi selepas ini, bila fasa PKPP ini, tiada lagi pelancong-pelancong asing. Dan kerana itu, mereka terpaksa juga meneruskan, itu sahaja cara yang untuk mereka meneruskan hidup mereka dan meneruskan budaya etnik itu sendiri. Kita dengarkanlah Zul apa yang dikatakan sendiri oleh saudara rimpungan ini. Secara jujurnya, sebelum berlakunya COVID-19 ini, sumbangan yang diterima di sini secara puratanya lebih kurang mencaca 500 hingga 600 begitu setiap hari dan semuanya itu kami gunakan untuk keperluan Persatuan Seni Budaya Tuaran ini. Namun selepas COVID-19 ini berlaku, pendapatan ataupun sumbangan harian di sini sudah begitu menurun sehingga kadang-kadang ada RM10 satu hari dan kadang-kadang juga dia mencapai 80 begitu satu hari. Baik Zul, sebenarnya ada banyak lagi cerita-cerita untuk kita kongsikan antaranya yang menarik. Kalau di Kota Belud ni sebenarnya kalau Zul nak datang ke Kota Belud tak boleh nak order Grab Zul sebab makin GPS atau Maps itu agak lari sedikit. Jadi itu kita juga akan kongsikan juga Zul nanti di asroawani.com dan juga tatapan Asroawani di TV nanti. Zul. Syahrizal ada cerita mengenai pemandu kereta sapu di Kota Belud, itu akan dikongsikan dengan beliau bersama dengan anda di asroawani.com dalam masa terdekat ini. Terima kasih Syah kerana sudi bersama dengan kami petang ini. Jaga diri, jaga kesihatan. Panas di Kota Belud itu kalau nampaknya. Terima kasih Syahrizal Kamarul Arifin, wakil Astro Awani di Sabah. Selepas ini Sabah memilih memberikan tumpuan kepada golongan wanita.
Apakah polisi untuk menggalakkan partisipasi wanita khususnya dalam sektor ekonomi dan juga pentadbiran dalam konteks negeri Sabah, dan sejauh mana bilangan representasi wanita dalam politik mencukupi anak muda wanita? Bersama dengan saya selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita berhenti rehat seketika dahulu. Sabah Memilih hari ini memberikan fokus kepada golongan wanita. Pertama, selain daripada cerita pasal politik, kita ingin melihat bagaimanakah peranan wanita dalam bidang perniagaan, khususnya dalam perusahaan kecil dan sederhana, di mana peranan mereka kita tidak dapat nafikan signifikannya. Begitu juga dalam konteks di negeri Sabah, di mana kaum hawa menjadi tunjang kekuatan dalam PKS. Namun dalam konteks menjelang pilihan raya negeri, bagaimana keperluan usahawan ini dipenuhi dan sejauh mana mereka pula bersedia dengan perubahan digital? Kita ikuti laporan wakil Astro Awani Sabah di Lahad Datu. Bagi Nur Hasimah Abdul Said, seorang peniaga kuih muih dan kek, dia berpendapat penyediaan kursus dan bantuan ilmu amat diperlukan oleh peniaga kecil. Pada pendapat saya, apa yang membantu mengangkat jualan kami sebagai suri rumah ialah dengan kelas-kelas, dengan menyertai kelas motivasi atau seminar untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan kami dalam dunia bisnes. Itu sangat membantu bagi kami. Pemilik butik baju, Hani Aziz perlu berkata, sebagai peniaga, dia memerlukan semua maklumat terkini mengenai jenis-jenis pakaian yang menjadi pilihan pengguna. Membaca yang orang-orang sudah sukses, nampak di YouTube ke Facebook, gitulah, banyak-banyak belajar lah. Oh, sama yang kalau saya kan naik camp, jadi saya banyak ambil nombor-nombor telefon dorang, jadi nanti saya kirim gambar-gambar untuk dorang tengok barang-barang saya yang saya jual lah. Pemilik jenama tudung, Baya Hasmira yang merupakan antara pengeluar tudung tempatan berasal dari Lahad Datu, Hasmira Hasbuah yang merupakan pengeluar tudung tempatan pula berpendapat pemasaran digital adalah kunci kejayaan produk mereka. Marketing untuk zaman sekarang ni memang adalah zaman teknologi, di mana kita perlu meningkatkan daripada segi online, daripada website, daripada IG dan juga daripada Facebook lah. Marketing untuk kebanyakan marketing yang kita buat adalah pasang banting dan juga buat live, buat story di Instagram, di page FB. Turut senada ialah Ratna Tola yang memiliki kedai peralatan komputer. Untuk kami menjalankan perniagaan secara online yang terkini, di mana kalau kita online ni banyak pemasaran yang boleh kita luaskan lagi, perniagaan yang kita boleh luaskan, dan amat berkesan untuk mana-mana bisnes secara online untuk masa kini. Kita suka tengok energi dan juga semangat wanita-wanita usahawan wanita ini. Itu cerita di Lahad Datu. Kita ikuti pula apakah cerita usahawan ataupun golongan wanita di Beaufort Sabah. Okey, kita sebagai wanita lebih-lebih lagi macam saya yang masih muda lagi, kita mesti berdaya saing lah. Berdaya saing dengan wanita di luar sana. Jadi kita mesti tingkatkan kita punya potensi lah dalam bidang pekerjaan. Kalau boleh yang macam sekarang kan wanita-wanita yang belum ada pekerjaan tu lebih bagus kamu macam sekarang duduk rumah kah, suri rumah kah begitu. Lebih bagus kamu buat bisnes kecil-kecilan lah. Dan lebih kepada macam online kah, bisnes online kah. Yang itu kira macam meningkatkan kita punya potensi lah. Bukan saja kita sebagai wanita ni kita kena duduk rumah, tapi kita mesti ada itu bidang yang macam kita lebih kepada kemahiran lah begitu.
Jadi bila kita sudah pandai berbisnes, kita boleh buat bisnes secara besar-besaran lah. Kalau bagi saya memang sangat penting lah kerajaan bagi peluang-peluang, contoh dia selain daripada kursus percuma, bagi dana. Tapi paling sekarang ni dana tu, untuk memohon dana tu ada juga setengah tempat tu dia kerajaan ada juga bagi peluang untuk yang memohon dana yang percuma, ada yang berbayar. Tapi kalau yang macam Ibu Fat ni dia kurang untuk yang kalau bagi kursus percuma lah, secara percuma. Ada, tapi dia tidak lebih kepada yang top. Sekarang ni orang lebih suka jual makanan kan, jadi sebaiknya bagilah kursus yang melibatkan makanan lah gitu. Sebab yang top sekarang ni orang cuma bagi kursus yang makeup macam tu je lah. Tapi So maknanya kursus itu tidak menyeluruh lah. iya. Kalau ada yang kursus macam tu mungkin ramai lagi lah tarik minat. Kalau di Bufat ni kalau jual makanan sebenarnya ramai. Ramai, sangat ramai. Kawan-kawan jual makanan sangat ramai. Cuma itulah kena ada skill kan. Jadi kalau selalu orang pertikaikan kalau kau berniaga, kau belajar dari mana? Untuk kau Google je gitu kan. Jadi macam yang kau rasa kalau kau ada kursus, kau senanglah cakap dengan orang, aku kursus pula. Okey, itu cerita di Beaufort dan kita ingin melihat bagaimanakah suara wanita usahawan yang ada potensi, mampu berdikari, berpandangan luas ini mampu diterjemahkan dan mampu sepatutnya menjadi satu keutamaan kepada ahli politik yang bakal meraih undi, memancing undi pada pilihan raya negeri yang akan datang. Syafiqah Zairina Samsani merupakan bekas ahli Parlimen Belia Sabah bersama dengan saya petang ini. Syafiqah, kalau dilihat, saya suka kalau dengar suara-suara wanita dari Sabah ini, sungguh memberikan inspirasi dari pelbagai peringkat. Akan tetapi sebagai anak muda, cakna pasal politik, faham mengenai polisi, adakah ahli-ahli politik di Sabah cukup dan sudah memperjuangkan hak-hak wanita ini pada tempat yang sepatutnya, ataupun wanita ini sekadar diletakkan kepada pengisi kekosongan untuk mencukupkan kota kalau kita bercerita ini calon pilihan raya? Okey, kalau kita lihat penglibatan wanita dalam politik di Sabah, buat masa sekarang kalau kita lihat dalam ahli Dewan Undangan Negeri, daripada 60 ahli hanya 8 orang sahaja yang wanita, dan daripada 8 orang wanita itu sebenarnya ada 4 orang sahaja yang memegang jawatan dalam Kabinet Negeri, which is half of the one that is elected. It is a good representation tapi masih belum cukup. Sebab kalau kita lihat di peringkat akar umbi, yang banyak bergiat aktif dalam politik, di bahagian cawangan, di bahagian adalah wanita. Wanita yang banyak menggerakkan apabila datangnya pilihan raya, yang sibuk berkempen ni sebenarnya wanita. Tetapi apabila datang pilihan raya, tidak banyak wanita yang diangkat sebagai calon. Sebab tu persoalannya, kenapa wanita-wanita muda, especially muda, tidak diangkat sebagai calon apabila pilihan raya datang? Adakah kami wanita muda Sabah tidak mempunyai kepimpinan yang boleh diangkat ke peringkat yang lebih tinggi, ataupun kurangnya polisi? Sebab sekarang ni kita punya polisi ni, kerajaan cakap, parti-parti cakap, diorang memperuntukkan 30% untuk wanita. Boleh dengar tak? Dengar. Teruskan Syafiqah. Ya. Okey. Sebab so berbalik kepada parti, berbalik kepada kerajaan memperuntukkan 30% untuk penglibatan wanita. But then is that 30% enough to really ensure that female participation is effective? Sebab 30% itu, gender quota system itu sekadar, it's a good start, it's a good initial entry point. Tetapi untuk memastikan penglibatan wanita itu tidak cukup. Sebab di Sabah ni banyak wanita-wanita yang full of talent, but then mungkin tidak mempunyai skill untuk dibawa ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi sebaiknya mungkin untuk parti-parti yang berkeinginan untuk menang di pilihan raya yang akan datang ini, mungkin boleh meletakkan dalam manifesto mereka untuk membuat satu polisi di mana mereka will invest in women development, in women skills development, in women leadership development. Syafiqah, kalau kita lihat representasi nombor itu memang gagal untuk dipenuhi, baik di peringkat negeri Sabah, malah di peringkat pusat juga ahli parlimen wanita kita tidak ramai. Apabila kita letakkan calon bertanding wanita, kita akan letakkan
adukan dia dengan calon wanita yang lain. Akhirnya kita kekurangan calon-calon wanita yang bagus. Tapi dalam konteks di Sabah, situasinya pada hari ini pilihan raya negeri yang perlu dimenangi oleh mana-mana parti yang ingin bertanding. Dan ia cukup getir sekali dan perlu meletakkan calon yang boleh menang. Kalau lihat kepada iklim pada kali ini, seolah-olah parti politik takut untuk meletakkan calon muda dan apatah lagi calon wanita. Tapi pada pandangan Syafiqah, bagaimana sebenarnya risiko itu boleh diambil dan rakyat sudah terbuka untuk melihat mereka yang muda dan juga seorang wanita mampu memimpin negeri. Kerana kalau dilihat kepada PRU yang lepas juga, ada beberapa calon wanita yang ditampilkan yang masih muda, ada pendidikan tinggi, boleh buat kerja, ditampilkan, dan ada juga yang memegang jawatan-jawatan penting juga di dalam kerajaan terdahulu dan juga di kerajaan negeri sekarang. Jadi kenapa perlu ada takut untuk mengambil risiko? Adakah keberanian itu akan ada dalam pilihan raya negeri pada kali ini, Syafiqah? Betul, saya agree dengan that part. Parti-parti agak takut sebab mereka tidak mau ambil risiko untuk meletakkan calon wanita, especially muda yang tidak berpengalaman sebagai calon. Sebab mereka takut sebab wanita-wanita muda ini mereka tengok tidak berpengalaman, mungkin belum mempunyai hubungan yang erat dengan akar umbi. Tetapi sebenarnya banyak wanita-wanita di peringkat akar umbi yang mempunyai daya kepimpinan yang tinggi, yang actually is really close to the people on the grassroots level, tetapi tidak diberi tidak diberi opportunity because sebab persepsi masyarakat masih melihat wanita selalu dilihat as macam penggerak tetapi bukan pemimpin. Dan itu salah kan? Apa dia? Dan itu satu persepsi yang salah kan pada Syafiqah? Sangat-sangat salah. Saya tidak percaya wanita hanya sekadar penggerak, wanita juga boleh memimpin. Sebab sekarang wanita, you see a lot of female with potential, especially look at the special advisor to the Prime Minister. She's a female. She was recognized by UN. Yeah. Dia wanita yang... Kalau saya jadi mereka yang penting dalam politik negeri Sabah untuk mengatur siapakah calon pilihan raya nanti, Syafiqah mungkin antara calon yang saya akan pertimbangkan. Akan tetapi mungkin juga itu bukan satu dalam struktur politik pada hari ini, itu sukar untuk ditembusi. Tapi pada Syafiqah, dalam konteks pilihan raya negeri Sabah pada hari ini, sekiranya anda menjadi calon, apa isu yang akan diketengahkan dan bagaimana anda boleh menjadi game changer? Ini dalam konteks wanita muda, wanita generasi baru, bagaimana anda boleh menjadi game changer kepada politik di negeri Sabah pada hari ini? Kerana akhirnya nanti rakyat mahukan idea-idea yang segar, mereka yang boleh buat kerja, bukan sahaja kepada mereka yang punya kes-kes ataupun pengalaman politik yang lalu. Jadi pada pandangan Syafiqah, kalau anda menjadi ahli politik pada hari ini dan boleh jadi calon nanti, apa sebenarnya perubahan ataupun apa yang boleh ditawarkan oleh wanita muda Sabah pada hari ini dalam konteks politik? Okey. Sekiranya saya diberi peluang, perubahan yang akan saya bawa adalah first, we will focus on development of the women, their skills development. Kita pastikan wanita-wanita Sabah ini mempunyai skills untuk berniaga, untuk memimpin. Lepas tu, secondly, we look at the flexible working hours sebab banyak wanita-wanita yang mungkin sudah mempunyai anak, they have mom guilt, so they don't feel like macam mereka tidak mau tampil ke depan sebab mereka takut nanti anak ditinggalkan. Tapi sekiranya sekarang zaman selepas COVID, pasca COVID, we start working from home. So kita lihat lebih banyak penglibatan wanita di sektor ekonomi, lebih banyak wanita yang bekerja, lebih banyak wanita yang mampu berniaga because they know they can do it from home. But then even if you can't work from home, at least kita harus membudayakan flexible working hours di pentadbiran, di sektor-sektor persendirian. Lepas tu secondly, mungkin kita perlu ada kemudahan childcare facilities. Sebab mungkin di kerajaan pusat sudah banyak childcare facilities di bangunan-bangunan pentadbiran, tetapi kalau di Sabah belum banyak lagi. Memang kalau mau kira, boleh kira pakai tangan lah. Masih boleh cukup lagi jari itu. Syafiqah, bagaimana kita nak melihat juga? Kerana kita selalu membezakan idea dan juga membezakan polisi. Kalau di negeri itu mungkin keperluannya tidak mendesak seperti di pusat. Walhal kalau lihat daripada cara pemikiran, cara akses pendidikan, akses kepada maklumat, wanita-wanita Sabah tidak ada yang ketinggalan. Kalau di universiti
wanita-wanita Sabah juga antara yang mendapat tempat yang baik dan juga telah membuktikan dengan pencapaian yang baik. Syafiqah sendiri belajar di luar negara dan juga melihat kepada tidak ada bezanya wanita Sabah untuk bersaing bersama dengan wanita-wanita lain. Jadi kenapa ada double standard dalam kita bercerita mengenai isu wanita Sabah? Jadi pada pandangan Syafiqah, bagaimana kalau dalam PRN pada kali ini seharusnya itu harus dilihat dalam konteks nasional, bukan terpisah. Tidaklah kita kata, oh wanita Sabah ini berbeza dengan Semenanjung. Benar berbeza, tapi akhirnya pemikiran, cara akses kepada maklumat, kemahuan diri dan semangat. Kalau kita lihat kepada SOT sebelum tadi kita berbincang, usahawan-usahawan Sabah cukup bersemangat dan cukup hebat sekali melontarkan idea. Pada pandangan Syafiqah bagaimana? Okay. I disagree a bit with that. Okay, apabila orang bercakap wanita Sabah berbeza dengan wanita yang di Semenanjung, sebenarnya tidak ada beza dia. Dua-dua full of talent, semua mempunyai daya kelebihan yang tersendiri. Tetapi mungkin di Sabah ni kami ada sedikit kekurangan in terms of access to information. Contohnya, mungkin inisiatif bantuan-bantuan yang disediakan oleh kerajaan persekutuan itu tidak sampai kepada kami di Sabah sebab kami tidak ada that access to information. Mungkin kerajaan juga tidak cukup lagi usaha yang dilakukan untuk mewar-warkan inisiatif yang ada ini. So we the Sabahan, we don't know about this initiative. So when we don't know about this initiative, we can't grab on those opportunities, you know. So memang ada kekurangan dari segi internet di Sabah pun tidak laju. Yang apalagi kalau di luar bandar, internet pun memang tidak ada lah kalau orang cakapkan. Handphone pun mungkin mau kena naik atas pokok baru ada line. So, you know, things like that. Especially in places like Long Pasir, internet connections are really bad. So how do the females in Long Pasir, females outside of the city area are going to receive this information? Macam mana mereka diberitahu tentang inisiatif-inisiatif yang disediakan oleh kerajaan persekutuan sama ada kerajaan negeri? So there need to be an effort untuk mewar-warkan inisiatif bantuan ataupun polisi yang telah disediakan oleh kerajaan ini kepada wanita-wanita Sabah agar tidak ada double standard. Agar tidak ada double standard, tetapi untuk masa tidak ada double standard, saya rasa Syafiqah kena bersama dengan saya lagi dalam Sabah Memilih. Banyak lagi isu-isu wanita, banyak lagi isu-isu orang muda yang perlu kita bincangkan bersama. Tapi untuk hari ini, itu saja masa yang kita ada. Terima kasih Syafiqah Zarina S. Samsaini, merupakan bekas ahli Parlimen Belia Negeri Sabah. Isu wanita, isu orang muda tidak terhenti setakat episod hari ini. Kami perlukan cerita dari akar umbi. Kongsikan cerita anak-anak muda Sabah, baik yang berada di negeri Sabah atau di luar negeri Sabah. Apakah kemahuan anda? Apakah yang merunsingkan anda menjelang pilihan raya negeri Sabah pada kali ini? Itu akan kami bincangkan dalam Sabah Memilih dan juga bersama dengan wartawan-wartawan di lapangan. Mereka juga akan menyampaikan cerita kepada anda. Tapi untuk hari ini, sekian saja Sabah Memilih Buletin Awani Khas. Saya jumpa lagi anda di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.